Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita yang Nina nak kongsi hari ni pula adalah tentang kawasan yang di mana dilarang dimasuki oleh pesawat. Macam yang kita tahu, pesawat ni adalah satu transport yang cepat dan mudah nak sampai. Tak payah nak melalui darat, tak perlu nak rentas laut, hutan, selekor sana sini, tahu-tahu je terus sampai. Awalnya pesawat ni dulu hanya digunakan khas untuk orang kaya-kaya je. Tapi lepas Perang Dunia yang Kedua tamat, pesawat ni telah digunakan sebagai satu kenderaan komersial. Walaupun pesawat ni bebas terbang ke sana ke sini, ke mana je diorang nak, tapi ada beberapa tempat yang sememangnya dilarang diorang ni masuk. Mungkin ada sebab dari segi keselamatan, alam fauna dan sebagainya. Jadi macam biasa, sebelum Nina mulakan cerita, apa kata korang subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina, okay? And so without wasting any time, let's get started. Tempat yang pertama ni adalah sebuah runtuhan di Inca, Machu Picchu di Peru. Bangunan dekat sini dah wujud sejak abad ke-15 lagi. Dan tempat ni sebenarnya terletak di sebuah pergunungan Andes. So maksud Machu Picchu tadi adalah puncak lama dan merupakan sebuah tempat pelancongan yang paling famous dekat sana. Jadi kawasan ni juga telah diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO. Tempat ni memang besar dan cantik. Kalau orang datang kat sana je, semua macam tertawan gila dengan view dia. And that's why lah dekat sana memang ramai pelancong dari seluruh dunia datang ke sana untuk tengok keindahan alam. Pada tahun 2006, akhirnya kerajaan Peru ni kan telah membuat zon larangan terbang di kawasan tadi. Salah satu sebabnya adalah diorang tak nak bila ada helikopter yang terbang rendah dan kemudian boleh merosakkan alam fauna dekat sana. Lagipun runtuhan dekat sini dah terlalu lama dan bila-bila masa je boleh rosak kalau diorang ni tak betul-betul jaga. Tapi kan bila Nina tengok gambar dekat Machu Picchu ni kan memang cantik sebenarnya tempat dia. Jadi kalau korang nak melancong ke Peru, Nina rasa korang boleh datang ke sini juga. Okay, next story. Tempat yang kedua ni sangat familiar bagi kita yang beragama Islam. Mekah dan Madinah adalah tempat yang sangat penting bagi penganut agama Islam untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Setiap tahun berjuta-juta orang Islam dari pelosok dunia akan datang ke sini untuk menunaikan umrah dan juga haji. Tempat ni memang dikhaskan untuk orang Islam je. Kalau orang bukan Islam memang dilarang untuk masuk. Even diorang datang untuk ziarah ke ataupun untuk melawat tempat ni memang tak dibenarkan langsung. Sebenarnya kerajaan Arab sangat memandang serius tentang keselamatan orang-orang kat sana. Diorang memang mengawal ketat orang yang nak masuk ke situ, termasuklah ruang udara di Mekah dan Madinah. Orang bukan Islam bukan sekadar tak dibenarkan sentuh tanah Mekah, tapi diorang juga dilarang berada di kawasan ruang udara. Walaupun kerajaan Arab tak bagi orang masuk ruang udara dia kan, tapi sebenarnya dia ada bagi satu pengecualian untuk orang yang berada dekat ruang udara, iaitu dia beri kepada pihak media yang nak buat laporan dan juga kepada security yang nak ronda demi keselamatan. Jadi hanya dua pihak ni je yang dibenarkan berada di ruang udara Mekah dan juga Madinah. Sebut je Taj Mahal, kita tahu yang istana yang tersegam megah ni kan adalah hadiah daripada seorang suami kepada isteri dia yang tercinta. So kat mana Taj Mahal ni terletak? Dah tentulah terletak di Pradesh, India. Taj Mahal ni juga merupakan sebuah tempat pelancongan yang terkenal di sana. Bangunan ni dibina sekitar abad ke-17 dulu oleh Empayar Mughal yang merupakan empayar terkaya dan terbesar di dunia. So dalam Taj Mahal ni ada masjid, ada muzium, ada taman, yang mana Taj Mahal ni juga telah diiktiraf oleh tapak warisan UNESCO. Awal-awal dulu kan sesiapa je boleh terbang dekat ruang udara Taj Mahal. Sampailah pada tahun 2019 tak ada mana-mana lagi pesawat dibenarkan terbang dekat ruang udara Taj Mahal. Sebabnya sebelum ni ada beberapa kes yang mana tentera India telah melanggar masuk ke dalam kawasan tadi. Lagipun cadangan ni sendiri telah dicadangkan oleh ahli arkeologi dan juga pihak keselamatan Taj Mahal sendiri. Walaupun Taj Mahal ni dah mendapat red zone kan, melarang sesiapa yang terbang masuk ke dalam kawasan dia, tapi kan ada juga yang langgar. Dikatakan tahun lepas, iaitu pada tahun 2022, ada satu pesawat komersial ni yang telah terbang di ruang udara Taj Mahal, dan korang boleh tengok video ni yang mana dia punya pengawal tu memang terkejut gila sebab ada yang berani langgar undang-undang. Berani betul Okay, next story. Kalau korang nak tahu lah kan, Amerika ni mempunyai lebih daripada 160 gunung berapi yang aktif. Antara gunung berapi yang terkenal dekat sana adalah Washington dan pernah meletus pada Mei tahun 1980. Disebabkan gunung berapi ni kan bila-bila masa je dia boleh meletus, so tak ada sesiapa pun yang dibenarkan terbang berdekatan dengan gunung-gunung ni. Sebabnya bila gunung tu meletus, percikan dia tu boleh terkena pesawat dan secara automatik akan merosakkan keadaan pesawat yang tengah terbang. Contohnya kan macam larva dia tu terpercik kena cermin pesawat tadi. Kalau dah terkena cermin kan, macam
macam mana pilot ni nak nampak depan, betul tak? Selain tu, udara dalam pesawat juga mungkin boleh tercemar disebabkan oleh abu-abu yang berterbangan, dan kemungkinan juga boleh terjadi litar pintas di dalam pesawat tu sendiri. Ni tak termasuk lagi tahu kalau enjin pesawat tadi tu menyedut batu daripada gunung berapi tu masuk ke dalam enjin dia. So macam-macam kemungkinan yang boleh terjadi lepas tu. Jadi untuk elakkan benda-benda yang menakutkan macam ni, kawasan ruang udara gunung berapi memang dilarang untuk dimasuki oleh mana-mana pesawat. Tapi kan kalau orang offer ni lah akan pergi terbang berdekatan dengan volcano ni pun Nina tak rasa Nina akan berani kot. Macam scary tu. Macam mana kalau kita tengah terbang dekat dengan dia, tiba-tiba tak sempat nak lari. Serius tak sempat. Okay, next story. Kita tahu kan segitiga Bermuda ni adalah sebuah tempat yang paling misteri pernah wujud dekat dunia ni. Banyak kapal-kapal dan pesawat yang telah hilang ditelan di segitiga Bermuda sejak tahun 1945 lagi. Kesemua pesawat dan kapal ni tak pernah dijumpai sampailah ke hari ni. Jadi ada satu kisah yang mana 5 orang tentera ni tengah buat latihan pengeboman dan diorang ni lalulah dekat kawasan segitiga Bermuda ni. Tapi tiba-tiba diorang ni telah dilaporkan hilang. Jadi tentera laut ni pun hantarlah satu lagi pesawat dia untuk pergi cek keadaan. Yelah, pelik jugalah kan, tiba-tiba macam mana pesawat yang satu ni boleh lost connection. Lepas tu pesawat yang dihantar untuk pergi menyiasat keadaan tu kan pun hilang juga guys. Hilang sampai ke hari ni dan tak pernah dapat lagi dikesan. Memang banyak story pasal tempat ni dan Nina pun dah pernah cover sebelum ni. Walaupun kawasan ni bukan zon rasmi yang dilarang masuk kan, tapi biasanya orang akan sedaya upaya untuk elak kawasan tadi. Kejadian kapal-kapal dan pesawat yang dikatakan hilang disedut di segitiga Bermuda ni dipercayai berpunca dari keadaan laut tu sendiri. Yang mana angin dekat kawasan tu sangat kuat dan air dia pun dekat situ sangat deras. So kemungkinan besar semasa pesawat lalu dekat situ diorang ni lost control sebab angin yang kuat and then terempas masuk ke dalam laut, dan laut pula arus dia deras kan, jadi hilang macam tu je lah. Sebab tu lah orang selalu kata yang segitiga ni selalu makan pesawat ataupun kapal yang lalu dekat situ. Okey, yang ni adalah last story. Kenapa pesawat tak boleh lalu dekat ruang udara ni? Kalau sebut je Nepal, korang boleh teka tak apa yang ada dekat sini? Apa? Ya, betul. Ada Gunung Everest. So, Gunung Everest ni dia terletak di banjaran Gunung Himalaya. Jadi, tempat yang paling susah untuk pilot ni terbangkan pesawat dia adalah di kawasan pergunungan. Dikatakan dekat sini angin selalu berubah arah, tekanan udara yang tak tetap dan juga perubahan suhu. Lagi satu, rupa bentuk dekat kawasan pegunungan Himalaya ni adalah complicated dan gunung dia yang sangat tinggi. So, kawasan gunung ni adalah sebuah tempat yang berbahayalah untuk pesawat ni terbang kat sana. Dikatakan sejak tahun 2012 hinggalah tahun 2022, sebanyak 130 orang telah maut dalam 10 nahas pesawat yang berbeza-beza. Tapi ada juga 10 pesawat yang terbang dekat sana terhempas, tapi dia punya penumpang tu semuanya selamat. So disebabkan beberapa faktor yang Nina sebut pada awal tadi adalah punca kenapa pesawat tak patut fly dekat sini, sebab memang boleh memberikan risiko yang besar. Sebab itulah ramai kes-kes pendaki yang mendaki sana and dia meninggal, dia orang tak bawa turun dengan pesawat. Sebab apa? Sebab pesawat sendiri pun tak selamat untuk fly dekat kawasan Gunung Everest. Tu yang ramai biarkan jasad-jasad pendaki ni beku je dekat atas sana. Yang boleh bawa turun diorang ni semua adalah malim gunung tu sendiri. Tapi kan benda ni pun memberi risiko yang sangat besar kepada malim gunung tu sendiri, sebabnya ialah dia seorang yang akan tanggung orang tu bawa turun, dan kemungkinan kalau dia tergelincir ke apa, dia sendiri pun akan mati kan. Sebab nak bawa turun daripada gunung, nak turun ke bawah adalah bukan benda yang mudah. Tak macam kita bawa turun daripada bukit. Even bawa turun orang daripada bukit pun penat kan. Ini pula dekat gunung yang orang kata apa, yang suhu yang sangat dingin dengan paras oksigen yang rendah dan macam-macam benda yang boleh terjadi. Alright guys, that's all for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang selalu tengok video Nina tapi tak subscribe lagi, apa kata korang subscribe dulu di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video baru yang Nina akan upload, dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.